Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan warga Surau Al-Quddus Presin 16 Putrajaya atas jemputan kuliah secara online yang diadakan pada malam ini. Dan insya-Allah kalau ikutkan jadual di Surau Al-Quddus, pertemuan saya di surau ini adalah berlaku pada sebulan sekali pada hari Ahad. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan teruskan perbahasan daripada buku 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita yang telah disusun oleh Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah taala wa adama nafa'ul muslimin. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam kesempatan antara Maghrib dan Isya ini kita akan meneruskan bacaan hadis yang keempat, iaitu tentang kisah para malaikat menguruskan jenazah Nabi Adam alaihi salam. Dan ini adalah merupakan salah satu perkara gaib yang berlaku di zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, di zaman ketika manusia tak ramai lagi di muka bumi dan tidak ada lagi budaya wartawan ataupun orang-orang yang merekodkan kisah-kisah yang lampau. Maka sebagai umat Islam, kisah-kisah gaib yang seperti ini, kita hanya ada satu jalan sahaja untuk kita mengenal pasti ataupun untuk kita tahu adakah ianya berlaku ataupun tidak, iaitu jalan yang saya maksudkan di sini adalah jalan wahyu, sama ada menerusi Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun riwayat para sahabat yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala: Inna Adam alaihi salam lamma hadarahu al-maut qala li banihi ay baniya inni ashtahi min thimaril jannah. فذهبوا يطلبون له فاستقبلهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون وأين تذهبون قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم فقال آدم إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر
thumma hathu alaihi turaba thumma qalu ya bani Adam hadhihi sunnatukum. Rawahu Abdullah bin Ahmad wa isnaduhu sahih. Baik. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, katanya, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam ketika datang kepadanya saat kematian, ketika ia menghampiri ajalnya, qala li banihi, Adam pun berkata kepada anak-anaknya. Jadi berapakah umur Nabi Adam alaihi salam? Kita telah sebut dalam pertemuan yang lalu bahawa berdasarkan hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Tirmizi, Nabi Adam AS Allah telah berikan kepadanya umur selama 1000 tahun. Dan cumanya dalam buku ini juga ada menyatakan bahawa Nabi Adam telah memberikan 40 tahun daripada umurnya kepada Nabi Daud AS. Jadi daripada 1000 tolak 40, artinya berbaki umur Nabi Adam 960 tahun. Jadi kita boleh faham di sini bahawa ketika Nabi Adam sedang berada di saat di hujung umurnya, umur baginda ketika itu 960 tahun. Ketika dia sedang dalam keadaan begitu, Adam AS berkata kepada anak-anaknya, berapa orang anak Nabi Adam? Yang kita dengar 4 kot, ya, 2 lelaki, 2 perempuan. Qabil, Habil dan 2 lagi adik-beradik perempuan mereka, yang kita tahu adalah 4 sahajalah. Tapi berapakah jumlah anak-anak Nabi Adam dan Hawa? Wallahu ta'ala alam, kita tak ada maklumat sampai ke tahap itu. Tapi kita tahu Nabi Adam dan Hawa ada anak, cuma kita tak tahu berapa jumlah anak mereka berdua. Kerana apa? Kerana kita tidak ada sumber yang pasti yang telah menyatakan demikian, maka kita akur, kita tidaklah mencari lebih daripada itu. Malah kita tidak juga mencari sumber daripada sumber Israiliyat, iaitu sumber yang datang daripada kitab-kitab orang Yahudi ataupun Nasrani. Baik, kata Nabi Adam, ai baniya, wahai anak-anakku, inni ashtahi min thimaril jannah. Sesungguhnya ayah rasa teringin nak makan buah-buahan syurga. Duduk di bumi tapi nak makan buah syurga. Macam mana tu? Kan? Jadi di sini sebagian ulama menghuraikan bahawa Nabi Adam pada waktu itu dia merasa rindu dengan syurga. Kerana seperti yang kita tahu, Nabi Adam pernah tinggal dalam syurga dalam tempoh beberapa waktu. Yang kita juga tak tahu berapa lama sebenarnya Nabi Adam dan Hawa telah ditempatkan dalam syurga sebelum mereka berdua diturunkan ke bumi. Kita tidak ada maklumat. Dan kita tidak akan terima maklumat selain daripada maklumat yang bersumberkan wahyu. Jadi kenangan Nabi Adam AS ini yang pernah duduk di syurga, pernah menikmati nikmat dalam syurga, ya, dan ketika dia nak meninggal dunia, dia teringatlah, kalau boleh duduk syurga ni, boleh makan macam-macam. Dan ketika Nabi Adam AS sedang berada di hujung umur, dia terngiang-ngiang, teringat-ingat memori lamanya menikmati buah syurga. Maka dia kata pada anak-anak dia, anak, ayah teringin lah makan buah syurga ni, ya. Jadi apa reaksi anak-anak Nabi Adam? Fadhahabu yatlubuna lahu. Lalu mereka pun tak cakap banyak sebagai anak yang berbakti dan kasih pada bapa. Apatah lagi permintaan tersebut berlaku pada permintaan di hujung umur bapa. Maka mereka pun, kata cerita Ubay ini, lalu mereka pun pergi keluar dan mencari buah. Nak cari buah syurga kat mana di bumi ni? Tak adalah. Tapi sekadar menunjukkan kebaktian mereka kepada bapa mereka sendiri. Baik. Jadi kemudian kata Ubay, fastaqbalahumul malaikah. Di tengah jalan mereka telah terserempak dengan malaikat. Jadi ini menunjukkan bahawa malaikat telah menyerupai sekumpulan manusia. Ada beberapa malaikat di situ, on the way nak tengah cari buah. Mereka pun mungkin duk tanya, buah apa kita nak cari ni? Mungkin sebahagian daripada adik-beradik ataupun anak-anak Adam ni kata, kita carilah buah apa pun asalkan yang sedap, asalkan yang cantik, yang segar, yang ranum kan. Bagi dia rasalah. Jadi tengah jalan ni, sebelum nak jumpa buah ni, mereka telah tersempat dengan malaikat. Wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu. Malaikat ni pula yang sedang menyerupai sebagai manusia ni, membawa beberapa helai kafan, ya, membawa minyak wangi, ya. Jadi juga mereka membawa
al-fu'us, kapak, wal masahi, alat ukur, wal makatil, cangkul. Jadi malaikat ni mereka kenal ini anak Adam, dan bila mereka tersempak dengan anak Adam, mereka tanya, faqalu lahum ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ma turiduna wa ma tatlubun, apa yang kamu nak buat, apa yang kamu sedang cari ni? Nampak tergesa-gesa sedang cari sesuatu. Jadi kamu sedang nak buat apa ni? Maka kata mereka, qalu abuna maridun, bapa kami sedang sakit. Fashtaha min thimaril jannah, dan tiba-tiba pula dia teringin nak makan buah-buahan syurga. Baik. Jadi bila teringin, mereka pun sebagai anak, apa boleh buat? Takkan nak berbahas dengan ayah yang sedang sakit, yang bila-bila masa boleh meninggal dunia ini. Takkan nak bahas ayah ni, munasabah lah sikit. Kita duduk di dunia, nak ambil buah syurga tu jauh. Ya, syurga tu di atas langit sana tu. Jadi macam mana kita nak dapatkan buah tu? Nak pakai alat apa nak naik ke sana? Tak ada. Mereka tidak berbahas kerana tak ada gunanya mereka berbahas dengan orang yang sedang dalam keadaan sedemikian rupa. Ya. Jadi mereka pun orang kata react lah, tunjukkan sikap ataupun effort, cubalah untuk memuaskan perasaan bapa mereka, memenuhi keperluan bapa mereka. Qalu lahum, apabila anak Adam ni bagi tahu mereka sedang cari mereka sedang cari buah untuk bapa mereka, kata malaikat, irji'u, tak apa, baliklah, tak payahlah. Faqad qudiya qada'u abikum, sesungguhnya ajal kematian bapa kamu sudah semakin hampir. Tak sempat dah pun. Jom balik. Malaikat ajak balik. Kerana apa? Kerana ada sesuatu perkara yang akan diajar oleh malaikat kepada anak-anak Adam. Ya. Ada perkara yang akan diajar. Yang mungkin, apa yang saya faham daripada kisah ini, apa yang akan diajarkan oleh malaikat itu belum pernah berlaku. Belum pernah diajarkan oleh Adam AS kepada anak-anaknya sendiri. Jadi untuk first time, mesti ada satu kata briefing, satu kursus pendek. Kalau berlaku sesuatu, iaitu bila berlaku kematian, bagaimana menguruskan jenazah. Baik, faja'u, lalu mereka pun patah balik. Akur cakap malaikat, mereka patah balik. Bila sampai di rumah, falamma ra'athum Hawwa'u arafathum. Apabila Hawa melihat anaknya balik bersama dengan sekelompok manusia yang zahirnya tak dikenali, tapi membawa beberapa peralatan, ya, seperti cangkul, seperti alat ukur, seperti kain kapan dan sebagainya. Kata Ubay, arafathum, Hawa macam tahu siapa yang datang tu, iaitu malaikat maut. Falazat bi Adam, lalu Hawa pun apa reaksi dia? Sebagai seorang isteri yang dah beratus tahun hidup bersama dengan suami, hidup daripada syurga sampai turun ke bumi, sudah tentulah kasih seorang isterinya lebih kepada suaminya. Ya. Jadi reaksi Hawa apabila melihat suara saya pelan kah? Okey, terang ni okey. Sekejap, saya cuba lagi. Okey. Suara saya okey kah? Tolong bagi respon balik. Baik. Reaksi sebagai seorang isteri apabila melihat suami yang sedang sakit, sakitnya pula sakit, orang kata sakit, sedang sakit tenat mungkin, ya, dalam keadaan di hujung umur begitu, datang pula orang yang tak dikenal, yang Hawa jangkakan itu adalah pasukan malaikat maut yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa reaksi dia sebagai seorang isteri? Falazat bi Adam. Lalu Hawa pun dia cuba melindungi Adam. Maksudnya reaksi Hawa, dia tak bagi malaikat tadi mendekati suaminya. Ya, walaupun tahu kematian itu satu perkara yang benar, tak nafikan. Tetapi ialah apabila tiba saat kematian, semua orang akan rasa sedih. Ya. Pelan pula dah. Baba Azra'i kata pelan. Baik.
Hak seorang kata, hak di Selangor kata pelan, hak di Kedah kata kuat. Baik. Saya pelan bawakan sikit kot. Jadi, kematian ni satu perkara yang benar. Itu semua orang tahu. Tapi bila berlakunya saat kematian tersebut, kita akan lihat zahir daripada sesiapa pun akan menggambarkan dia merasa sedih. Sedih itu menggambarkan sukarlah untuk sesiapa pun menerima kematian orang yang dikasihi. Walaupun dia redha dengan ketetapan Tuhan, walaupun dia tahu semua orang akan berakhir dengan kematian, ya, tetapi bila berlakunya perkara tersebut secara langsung di hadapan mata, reaksi seorang manusia ni menunjukkan seakan macam sukarlah untuk melepaskan dengan begitu sahaja orang yang mereka kasihi kembali ke rahmatullah. Maka itu yang saya faham daripada reaksi Hawa alaihissalam. Maka ketika Hawa cuba untuk menghalang, apa kata Adam? Ilaiki anni. Kata Adam alaihissalam, ketepilah. Ketepilah Hawa. Kalau kita hari ini panggil isteri kita, ketepilah yang. Kan? Jadi Nabi Adam ni antara dua persimpangan lah. Antara kasih yang ditunjukkan oleh isterinya Hawa dengan panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Nabi pernah sebut pada dia bahawa setiap para rasul dan nabi apabila diberikan tawaran oleh Allah ketika mereka menghampiri hujung nyawa mereka, Allah tak terus cabut nyawa para rasul. Itu antara istimewanya para rasul. Malah diberitahu, wahai rasul fulan, sesungguhnya sudah sampai beberapa saat lagi ajal kamu. Jadi Allah suruh tanya, kamu nak panjang umur lagi ke? Kamu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para rasul selalunya akan jawab apa? Setakat riwayat yang kita baca, tak pernah adalah para rasul kata minta tangguh dulu ya wahai para malaikat, wahai Allah, bagilah 50 tahun lagi. Tak ada. Semua akan memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita baca di dalam sirah, ya, ketika Aisyah sedang berada di samping Nabi di akhir hayat Nabi, perkataan terakhir yang Nabi sebut kata Aisyah adalah fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nabi memilih teman yang maha tinggi, memilih teman yang maha tinggi. Jadi ketika itu Aisyah teringat bahawa Jibril telah datang atau mungkin malaikat maut telah datang tanya Rasulullah, wahai Muhammad, nak pilih panjang umur lagi ke, baru meninggal dunia pula, ataupun nak bertemu dengan Allah? Maka Rasulullah telah memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah juga yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Bukan tak sayang isteri, tapi antara isteri dengan Tuhan sudah tentulah seorang Rasul memilih saranan ataupun seruan Tuhannya. Kata Nabi Adam, ilaiki anni, ketepilah, fa inni innama utitu min qibaliki. Ketepilah, ya. Terima kasih kepada Azri Azaz atas reaksi respon. Kata Nabi Adam, yang ni yang saya agak tertanya-tanya daripada siang tadi. Kata Adam, sesungguhnya ya, aku datang ke dunia ini adalah disebabkan kamu juga. Kan. Jadi, apakah maksud kata-kata Nabi Adam bila berkata kepada isterinya, ketepi abang, punca abang datang ke bumi ini dulu ni pun kerana yang juga, kerana ayang juga, kerana kamu juga. Jadi di sini sebahagian daripada ulama hadis menghuraikan bahawa ini menunjukkan bahawa Hawa dulu dia antara punca Nabi Adam turun ke bumi. Iaitu setelah Nabi Adam dibisik, dipujuk oleh iblis supaya makan buah larangan di dalam syurga. Buah larangan itu tak ada nama. Yang kita panggil buah khuldi. Buah khuldi itu sebenarnya diambil daripada Al-Quran juga. Buah khuldi itu adalah istilah dan nama yang iblis sendiri namakan buah tersebut sebagai buah khuldi, syajaratul khuldi, buah pokok kekal. Ketika iblis cuba memperdaya Adam, makanlah buah ni wahai Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla.
maukah kamu kamu nak tahu tak wahai Adam, dalam tempat kamu tinggal ni ada buah khuldi dan pemilikan yang tidak akan binasa. Jadi kenapa iblis menamakan buah khuldi? Adakah kerana memang pokok tu namanya buah khuldi? Tak. Tapi kerana iblis ni taktik dia untuk memperdaya Adam AS, dia bubuhlah nama yang sedap-sedap. Nama yang menggiurkan Nabi Adam supaya akhir sekali Nabi Adam ambil dan makan. Dalam Quran menceritakan demikian. Tak adalah cerita kata Hawa ni tolong sama pergi pujuk Nabi Adam dan sebagainya. Tapi dalam kisah ni menyatakan Hawa seakan-akan pernah turut sama pujuk Adam. Abang, makanlah bang. Adam ni mula-mula duk ingat memanglah Allah dah larang jangan makan buah tu. Tapi bila iblis duk datang, duk bisik, duk namakan buah tersebut dengan buah yang menggiurkan, dan malah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah kata waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada mereka berdua. Bersumpah dengan nama Allah lah. Ya, bahawa pokok ini memang boleh dimakan. Kan? Jadi, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan orang tua sekalian, Nabi Adam duduk dalam syurga, tak pernah jumpa orang jahat. Tak pernah jumpa orang menipu. Mungkinlah Nabi Adam tahu iblis itu makhluk yang telah ingkar pada Allah. Tapi mungkin Nabi Adam sendiri tak ada pengalaman ditipu oleh sesiapa. Jadi, kita macam kita jugalah, kalau kita turun kalau kita ni orang kampung, turun KL first time, tak pernah ada pengalaman jumpa orang yang kaki pau, yang samsing ke apa semua, kita mungkin kadang-kadang terjebak dengan perangkap mereka kan. Dalam pada orang kampung besar, hati-hati. Betul, tapi bila kita berhadapan, kita mungkin tak pasti yang depan kita ni orang nak pau kita ke, scammer ke, kita tak tahu. Akhir sekali tertipu juga, hilang RM400 contohnya, sebab kena tipu. Maka barangkali itulah situasi Adam AS. Ya, satu ketika dahulu, antara sebab kenapa dia akhir sekali makan juga buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iblis dia cuba untuk perdaya Adam ni bukan perdaya yang jenis sikit-sikit ni. Dia memperdaya dengan begitu bersungguh-sungguh, menggunakan segala taktik yang halus untuk memperdaya Adam. Tapi tak dinyatakan dalam Al-Quran dalam mana-mana ayat Hawa termasuk pernah pujuk Adam suruh makan. Tak pernah. Ya. Dalam hadis yang kedua dalam kitab ini yang kita baca ni pun, kan dulu kita pernah bahas di surau, Nabi Musa AS ketika Allah takdirkan dia bertemu dengan Nabi Adam, walaupun mereka berdua ni, jarak mereka berdua ni jauh, tapi Allah pertemukan Adam AS dengan Musa AS. Nabi Musa dalam dialog tersebut telah menyalahkan Adam. Dan Adam kemudian dia tak bagi alasan isteri aku yang dulu suruh. Ataupun Adam tak kata iblis yang punca. Adam kata ini takdir Allah. Sebagai manusia kita cubalah, tapi ialah Nabi Adam ni akhir sekali termakan juga. Antara faktor lain disebut di dalam surah Taha adalah kerana Nabi Adam telah terlupa. Maksudnya dia ingat-ingat lupa perjanjian dia dengan Allah supaya tak makan buah tersebut. Jadi nak menggambarkan apa yang ada pada Adam ada juga pada kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu sifat pelupa tu. Dalam pada duk ingat jangan duk kona dekat jalan tu. Kita pernah jatuh dulu, jatuh motor. Sebab kona rapat sangat ada pasir contohnya. Tapi lah mai hari tertentu kita pun terlupa. Kita kona macam mana dulu kita kona jatuh lagi sekali. Dan bila jatuh kita kata wah dulu ni teringat dah. Tak mau kona kat situ bahaya ada pasir. Tapi bila mari lupa kita kona juga jatuh lagi sekali. Itulah manusia tuan-tuan dan puan-puan yang mata sekalian. Ya, dia ada ketika dia ingat, selalu dia ingat, tapi ada ketika dia terlupa. Baik, dalam kisah ni dinyatakan Adam seakannya menyalahkan Hawa. Dia kata dulu abang punca turun ke bumi ni kerana awak jugalah. Baik. Kata Adam, khalli baini wa baina malaikati rabbi tabaraka wa ta'ala. Awak biarkanlah saya dengan para malaikat ini untuk mereka uruskan apa yang sepatutnya mereka uruskan. Biarkan. Awak tak payah halanglah. Apa nak buat? Ini semua ketetapan yang semua kita maklum. Bahawa kematian akan mengakhiri kehidupan manusia mana-mana pun. Jadi,
mungkinlah dalam keadaan sedih, Hawa melepaskan juga. Ya. Faqabaduhu, kata Ubay bin Ka'ab, lalu para malaikat pun cabut nyawa. Wa ghassaluhu, kemudian memandikan Adam. Jadi Nabi Adam ni barangkali ini merupakan kematian pertama yang berlaku di bumi. Artinya sejak Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka beranak pinak, mungkin dalam tempoh tersebut belum berlaku lagi sebarang kematian. Maksudnya anak Nabi Adam yang lahir itu semuanya lahir hidup, sihat. Dan tak ada yang mati. Mereka membesar, Nabi Adam didik, jaga di bumi itu, tak ada siapa yang mati. Jadi inilah merupakan first time berlakunya kes kematian. Bila berlaku kes kematian untuk kali pertama, apa yang perlu dibuat? Mesti ada satu perkara yang baru, iaitu bagaimana menguruskan jenazah. Nak tanam terus ke? Nak biar macam tu saja ke? Jadi, turunlah malaikat, Allah hantar untuk briefing kepada manusia di zaman itu, bagaimana sepatutnya kamu menguruskan kematian. Baik. Lalu, waghassaluhu, para malaikat mandikan Adam. Wa kaffanuhu, dan mengkafankan, membalut dengan kain. Wa hannatuhu, dan mewangikan, meletakkan wangian, kapur barus, apa lagi yang kita gunakan hari ini lah. Tujuannya satu, iaitu untuk supaya jenazah ni tidak berbau. Kalau ada bau pun bau yang, orang cakap bau yang tidaklah mengganggu manusia. Bau wangi. Ya. Dah lepas bubuh kapur barus, mandikan dengan kapur barus, dengan apa lagi? Saya pun tak ingat dah. Jadi, kadang-kadang dah lepas balut dengan kafan tu, bubuh minyak wangi lagi pula. Kan? Dan sebagainya. Itu wahannatuhu. Wahafaru lahu, kemudian malaikat korekkan kubur. Guna cangkul tadi tu kan. Wa alhidu lahu, dan meletakkannya di liang lahat. Wa sallu alaihi, kemudian para malaikat menunaikan solat ke atas Adam alaihissalam. Thumma dakhalu qabrahu. Baik. Jadi korek kubur buat dalam bentuk lahat, ya. Lahat yang macam kita tengok itulah, ada tepi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita kalau korek kubur tu kan ada bahagian tepi tu kita korek sikit untuk letakkan jenazah kan. Lepas tu kita letak kayu kan. Itu lahat. Kemudian tapi tak masukkan Adam lagi. Wa sallu alaihi, sebelum masuk kan, para malaikat menaikkan solat ke atas jenazah Adam alaihi salam. Thumma dakhalu qabrahu. Kemudian mereka masuk, sebahagian daripada malaikat tadi masuk ke dalam kubur. Fawada'uhu fi qabrihi, dan turunkan Adam ke dalam kubur. Wa wada'u alaihi labin, kemudian mereka letakkan papan ataupun batu, ya, ke atas jenazah tadi, ya. Kemudian menimbuskan kubur tersebut. Lepas letak papan, thumma kharaju minal qabri, kemudian mereka keluar daripada kubur. Thumma hathu alaihi turab, kemudian mereka menimbus kubur tadi, turunkan tanah sikit-sikit sampailah penuh. Thumma qalu, kemudian kata malaikat tadi kepada anak Adam yang menyaksikan kematian bapa mereka, ialah waktu tu mana ada orang lain. Di bumi waktu tu yang ada, masyarakat yang ada adalah anak-anak Adam, keluarga Adam dan Hawa saja. Jadi bila matinya Adam, yang menyaksikan upacara pengurusan jenazah itu hanyalah mereka sahaja, termasuk Hawa. Jadi setelah selesai pengurusan jenazah tersebut, kata malaikat, ya bani Adam, wahai anak Adam, hadhihi sunnatukum, inilah cara kamu menguruskan jenazah kamu. Baik. Hadis ni disebutkan antaranya di dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Juga disebutkan dalam beberapa kitab hadis seperti Al-Haythami, dan hadis ni telah dinilai oleh Ibnu Katsir sebagai hadis yang sahih berdasarkan sanadnya. Begitu juga Al-Imam Al-Haythami mengatakan perawi hadis ni adalah perawi yang sahih. Dan cumanya, kalau tuan-tuan perasan tadi, sejak awal saya baca hadis tadi, dia bermula dengan An Ubay bin Ka'b, daripada Ubay bin Ka'ab.
Dan tidak disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pun kata Nabi yang bersabda. Jadi timbul persoalan. Hadis ni Nabi yang kata ke ataupun Ubay yang reka? Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Antara dia Ubay bin Ka'ab juga merupakan salah seorang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila kita baca hadis yang seperti ini, cerita tentang perkara gaib berlaku di zaman dulu ketika manusia tak wujud lagi. Kemudian diceritakan oleh seorang manusia yang datang kemudian tanpa menisbahkan apa yang dicerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni hadis apa sebenarnya? Di sini para ulama sebut hadis ini zahirnya hadis mauquf. Mauquf ni maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Zahirnya nampak macam sahabat yang cerita. Macam sahabat yang perhati. Tapi tak logik sebab sahabat Ubay bin Ka'ab ni hidup zaman kemudian. Ini cerita di zaman awal. Di zaman ketika Nabi Adam meninggal dunia. Siapa yang ada pada waktu itu? Kata para ulama hadis. Hadis ni zahirnya mauquf. Tetapi lahu hukmul marfu'. Tapi dinilai sebagai hukum marfu'. Marfu' ni adalah istilah merujuk pada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah marfu'. Ini dalam perbahasan usul hadis ataupun mustalahul hadis. Jadi hadis ni zahirnya mauquf tapi sebenarnya hakikatnya adalah marfu'. Sebab apa? Sebab kata ulama hadis tak mungkinlah para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab ni berani-berani bagi pandangan sendiri. Adapun mereka reka cerita ini kepada sahabat yang lain ataupun pada para tabi'in. Kalau tengok pada rekod Ubay bin Ka'ab yang merupakan sahabat Nabi yang mulia, yang takwanya tinggi, yang sahabat kenal dia sebagai sahabat yang berakhlak mulia, malah pernah menjadi pasukan yang menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Nabi lantik jadi penulis wahyu ni bukan calon-calon orang. Artinya Nabi percaya pada dia. Nabi tahu tahap hafazan dia yang kuat. Nabi tahu dia reti menulis dengan betul. Kan? Ubay bin Ka'ab ni antaranya. Jadi bila ada hadis yang seperti ini datang daripada sahabat yang seperti ini, ulama hadis kata ini adalah hadis marfu' hakikatnya. Artinya apa? Ubay bin Ka'ab ni pernah dengar Nabi sebut dulu. Nabi yang sebut juga kisah ni. Tetapi ketika Ubay menceritakan pada orang selepas dia, Ubay tak ceritalah Rasulullah yang sebut. Dia terus direct pada cerita. Kan? Dia tak sebut Nabi yang kata kat aku dulu. Dia tak. Cuma dia kata, ini dia terus direct pada kisah dan cerita untuk meringkaskan. Jadi kita faham sendiri. Dan orang para tabi'in, murid para sahabat yang dengar kisah ini, mereka boleh faham dah. Ubay cerita ni sebab dulu Rasulullah yang cerita kat dia. Dia tak sebut Nabi sebut pun tak apa sebab kami dah faham dah. Maka begitu jugalah yang kita faham daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis-hadis yang para sahabat cerita pada kita yang kita baca dalam kitab hadis yang mana mereka tak sebut Rasulullah yang kata tapi kita faham memang Nabi yang kata. Sebab wa mithluhu la yuqalu birra'i kata ulama hadis. Kisah macam ni dia tak disebutlah. Ya, para sahabat tak beranilah untuk mereka-reka bawa cerita pada sesiapa pun melainkan setelah mereka pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal yang seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi ini kalau kita lihat ya ada beberapa pengajaran daripada kisah ini walaupun kisahnya cerita saat Nabi Adam alaihissalam menemui kematian dan bagaimana malaikat yang ajar. Tapi kita lihat antaranya yang pertama ketika anak-anak Nabi Adam dengar ayahnya nak makan buah syurga. Mereka tahu mereka tinggal di dunia, mana ada buah syurga. Buah di dunia sedap-sedapnya pun tara dunia je kan. Tapi mereka keluar juga cari buah-buahan sebagai nak menzahirkan kebaktian mereka kepada ayah mereka. Ya. Jadi orang tengah nazak ni dia minta apa-apa, iakan sajalah. Ya, tak perlu duduk berbahas-bahas dengan dia sagi. Asal lambat mati jadi cepat mati, orang salahkan kita sebab tak beradab dengan orang yang sedang nazak. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, dia ajar kepada anak-anak Adam bagaimana menguruskan sesuatu perkara. Jadi, bila Allah ajar melalui perantaraan malaikat, itu menunjukkan bahawa pentingnya ilmu dalam kehidupan.
Kita nak mengurus apa pun dalam hidup ini adalah mesti melalui ilmunya. Jadi kalau kita lihat bukan sekadar ilmu agama saja tuan-tuan dan puan-puan, apa sahajalah orang nak berbisnes, dia kena belajar bisnes. Ya. Orang nak berniaga dalam Shopee, contohnya kita tengok sebahagian orang berniaga dalam Shopee ni dapat untung, dia punya barang sold dia 3 angka, 4 angka kan. Dia berjaya macam tu sebab dia dapat ilmu. Nak masak nasi goreng, kena ada ilmu cara masak nasi goreng. Sehinggalah ke peringkat menguruskan negara, menguruskan manusia yang ramai, semua itu memerlukan ilmu. Maka kita lihat di dalam ketika Nabi Adam meninggal dunia ni, oleh kerana pengurusan jenazah tak pernah berlaku di zaman itu, Allah hantar malaikat untuk mengajar kepada manusia di zaman itu tentang bagaimana cara menguruskan jenazah daripada mula selepas dia mati sampailah dia dikebumikan. Dan kalau kita tengok di situ tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pengurusan jenazah yang kita baca dalam hadis ni sama macam yang kita buat hari ni, betul tak? Kita mandikan, kita kafankan, solatkan, kita kebumikan, kan? Kita kemudian kita letak di dalam tanah. Jadi apa yang kita buat, umat Islam buat pada hari ini hakikatnya merupakan sunnah yang telah diajarkan sejak orang pertama di dunia ini meninggal dunia, iaitu Adam AS. Maka sebab itu cara pengurusan jenazah yang lain daripada ini merupakan cara yang tak pernah dilakukan oleh bapa kita Adam AS dan moyang kita, anak-anaknya, tak pernah. Cara contohnya membakar. Ada agama lain membakar mayat. Ya. Ataupun letak dalam dalam keranda yang mahal-mahal. Ada sebahagian agama, saya tak tahu ajaran apa, dia letak, dia bawa masuk kereta sekali dalam kubur tersebut. Kereta betul lah, bukan kereta second hand, kan? Kereta baru yang mahal harganya. Oleh kerana yang mati itu orang yang kaya sewaktu hidup di dunia, mereka guna logik mereka, maka mungkin dia nak naik kereta di alam sana, tanam sekali kereta tersebut dekat dengan jenazah dia. Ini pembaziran. Ya, di dalam Islam ni, agama yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh kerana jenazah ni, dia nak pergi ke alam barzakh. Dan ketika jasadnya dalam kubur, apa yang diperlukan adalah sehelai kain yang meliputi, sehelai ataupun 3 helai kain putih yang meliputi tubuhnya. Kemudian dengan tanah yang betul, dengan cara korek yang betul, dengan kedalaman yang betul, itu sahaja. Untuk memberi lebih daripada itu, contohnya mengenakan kain kafan yang mahal harganya daripada sutra sebagai contoh, itu perkara yang dianggap sebagai pembaziran. Kerana kain seperti itu lebih diperlukan oleh orang yang hidup berbanding yang mati. Orang yang sudah mati sudah tidak mampu lagi memanfaatkan perkara-perkara tersebut. Buat apa nak bagi? Hatta payung yang orang letak atas batu nisan tu, ataupun atas ketika lepas tanam orang kan, letak payung tu sebagai nak bagi tahu dekat orang yang baru datang, kepala dia belah sini kan. Payung tu pun orang tak tinggal kat jenazah, betul tak? Payung tu orang bawa balik, walaupun payung tu payung buruk dan berkarat. Payung tu daripada kayu ke apa kan, daripada kertas. Orang bawa balik. Walaupun payung tu kalau jual dekat kedai second hand pun dah tak laku. Sebab apa? Sebab jenazah tak perlukan lagi benda-benda yang seperti itu. Jenazah perlu apa setelah dia mati? Doa daripada anak-anak yang soleh. Ataupun perlukan sedekah wakaf ataupun sedekah jariahnya. Perlukan apa? Perlukan pahala daripada ilmu yang disampaikan pada orang sewaktu dia hidup. Ilmu ni macam-macam lah. Ilmu agama, ilmu dunia. Seorang ibu contohnya ajar anak cara masak sampai anak tu pula membesar pandai masak kerana petua daripada ibu. Selama mana dia duk masak anak tadi, ibu tu dah meninggal dunia, ibu tu dapat pahala. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya ni bukan pandailah masak, tapi bolehlah kadang-kadang lupa kan cara nak masak ni kan. Tengok YouTube. Banyak orang YouTuber ni buat masak macam-macam. Kita pun buka lah, tengok cara masak, masukkan bahan ni dulu, kemudian barang tu, bahan B, kemudian bahan C. Jadi sebanyak mana orang menonton video tersebut untuk menjayakan satu masakan, sebanyak itu jugalah pahala yang akan
dapatkan oleh YouTuber tersebut kerana dia telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita di Facebook, di sosmed juga share benda-benda yang bermanfaat. Share benda-benda yang boleh memberikan kesenangan dalam hidup orang lain, yang boleh membantu. Saya pernah sekali contohnya, ini contoh ilmu bermanfaat ni. Adik ipar saya, dia bawa kereta, kemudian dia punya bateri kong. Jadi saya pun pergi ke tempat tersebut, nak kena jumping bateri tersebut lah sebelum bawa ke bengkel. Saya ni biasalah, kita bukan jumper bateri setiap hari kan, setahun sekali pun tak kadang-kadang. Jadi nak jumping tu antara positif negatif ni tak ingat. Buka lah waktu tu ada blogspot sesiapa, kita Google, dia tunjuk. Jadi kita buka, kita tengok, kemudian kita akhir sekali berjaya menghidupkan kereta tersebut dengan bantuan maklumat simple daripada tulisan blogspot tersebut. Berapa ramai orang telah tilik ataupun telah buka blogspot tersebut tak tahu, tapi kalau orang yang tulis tu dah meninggal dunia, seramai mana selagi mana orang duk rujuk dia punya website dia, sebanyak itu juga pahala yang mengalir masuk ke dalam akaun pahala dia. Jadi jenazah memerlukan itu. Memerlukan doa yang baik daripada kawan-kawan dia. Kalau dia seorang guru, dia perlukan doa daripada murid-murid dia. Ataupun mungkin memerlukan doa sedekah, amalan soleh daripada orang lain. Orang baca surah tertentu, kemudian sedekahkan pahala tersebut. Menurut pandangan ulama, sebagian ulama mengatakan sedekah yang seperti itu insya-Allah sampai kepada jenazah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan orang telah sekalian, itulah antara beberapa kisah dan pengajaran yang sempat kita kongsikan. Jadi jangan lupa tuan-tuan boleh cuba dapatkan buku ini, 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nampak terbalik kan, tapi saya tolong bacakan yang ditulis oleh Ustaz Zamri bin Hashim. Nanti insya-Allah saya sharekan dia punya nama dia dekat Facebook saya. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni daripada beliau insya-Allah. Merupakan 40 ada memuatkan 42 kisah-kisah yang berasaskan hadis-hadis Nabi SAW yang boleh kita baca, anak kita boleh baca, ya, yang mudah-mudah kita boleh faham, yang susah kita tanya orang, kita rujuk dan sebagainya. InsyaAllah buku ni ada manfaatnya, tak mahal pun, dalam RM15 saja. InsyaAllah boleh dapatkan daripada Ustaz Zamri bin Hashim ataupun Facebook dia Hazim Ibni kot. Tapi tak apa, lepas ni saya akan tulislah dekat bawah dia punya Facebook dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada Muhammad Rasul bin Yahya, kawan saya daripada hujung Senandung, negeri harum manis. Terima kasih kepada Mustazani, Imam Al-Muhtadin, Baba Azra'i, Pidul Syahrin, Azri Azaz, dan juga siapa tadi? Fadil pun ada juga kot. Jika tak salah saya nampak tadi dia punya ni nama dia. Semoga apa yang saya kongsikan pada live pada kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang penting, pesanan saya yang selalu saya pesan ialah kalau kita nak baca tentang mana-mana kisah sejarah para nabi dan rasul, pastikan sumber tersebut adalah sumber daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang sahih. Elakkan daripada memahami kisah-kisah para rasul dan nabi yang silam itu daripada kisah sumber-sumber yang tak pasti, tak tahu, unknown resources. Jangan ambil sebab kita tak tahu betul tak betul kisah tersebut. Ataupun elakkan daripada hadis-hadis yang telah dihukum sebagai palsu. Ataupun elakkan daripada sumber-sumber yang dipanggil Israiliyat, daripada sumber kitab orang-orang Yahudi ataupun Kristian, kerana kitab mereka telah mengalami pelbagai perubahan setelah kematian Nabi Musa dan Nabi Isa, dan mereka telah campur aduk, berkurang, bertambah, tokok, ubah. Jadi zaman sekarang kita pun tak tahu. Kalau kita nak mengesahkan satu kisah daripada sumber tersebut, kita pun tak pasti adakah sumber itu betul atau tak, telah mengalami perubahan ataupun tak. Maka seeloknya letak tepi, kerana kemuliaan kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Quran tentulah tak layak untuk digandingkan dengan sumber-sumber lain yang bersifat tidak pasti tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih lagi sekali kepada surau Al-Quddus berisi 16 Putrajaya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.